Pembahasannya bertajuk Cermin dalam Fitrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، فأما بعد. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 138. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengurusi majlis. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Sabah al-Khair, Sabah al-Nur, selamat pagi, selamat hari Khamis. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita sekali lagi pagi ini untuk kita sembang-sembang sikit insya-Allah berkenaan tentang jernih dalam fikrah. Dan saya memulakan bicara pada pagi ini dengan memetik ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau siapa-siapa ada Quran minta tolong cek, sebab kadang-kadang saya baca kurang betul barisnya. Okey. So at least sahabat sekalian boleh untuk betulkan kalau tersilap bacaan, dan kalau mungkin lari daripada apa yang sepatutnya dimaksudkan daripada ayat Quran. Okey, sebab saya pun bukan perfect, so kadang-kadang mungkin berlaku kesilapan, kesalahan di mana-mana. So boleh betulkan pada masa. Okey, dan pagi ini dan dalam mana-mana pengisian yang akan saya sampaikan, saya minta daripada semua insya-Allah, kalau katakan saya punya pengisian gaya bebas. Okey, dia tak adalah protokol ke, cara nak mengangkat tangan, cara nak mengangkat kaki ataupun seumpamanya. So kalau ada siapa-siapa nak tanya tengah-tengah pengisian pun tak apa. Anytime di sini je lah, taklah anywhere. Okey, di sini ni kalau ada apa-apa nak tanya, bila masa je boleh angkat tangan dan bagi isyarat yang wajar. Okey, untuk tanya ataupun kalau katakan saya bagi satu fakta yang menyeleweng. Okey, sila betulkan pada bila-bila masa. Tanpa perlu tunggu di hujung rancangan, sebab kadang-kadang nak tunggu hujung rancangan tu sempat tertidur pula. Bila tertidur dah habis dah apa yang nak dibetulkan, dan dah hilang ditelan oleh fantasi dan industri yang asyik dan kadang-kadang ngeri. Okey, muslimin dan muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum kita bincang berkenaan tentang jernih dalam fikrah, okey, ini di antara benda yang akan kita kupas insya-Allah dalam masa berapa kursi? Mana kursi dia? Kursi balik. Kita akan ada dalam sejam subuh. Okey, let's say sekarang dekat 8:45. Okey. 8:45, so saya cuba untuk berhenti sebelum 9:45. Okey.
Okey, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, first kita akan tengok sepintas lalu agenda musuh untuk menghancurkan Islam. And then perkara yang kedua yang akan kita tengok sama-sama adalah berkenaan tentang akal. Al-aqli, akal. Okay? Akal, konsep dan kedudukannya menurut perspektif Islam. Dan seterusnya, kepentingan akal yang jernih. Dan yang akhir, kita akan tengok berkenaan tentang 5 sifat fikrah Islamiyah. Yang kalau sesiapa nak sabar lepas daripada itu, boleh diberikan laluan. Okey? Tapi kita cuba untuk cover benda ni. Dan sebelum kita mula perbincangan berkenaan tentang fikrah yang jernih ini, saya kira saya dah tinggalkan satu soalan semalam. Ingat lagi kan? Berkenaan tentang akidah. Nak settlekan akidah ni. Sebelum kita masuk kepada fikrah ni, akidah kita selesai. Tak ingat soalan. Ini dah susahnya bila dah Islam selikan dengan tidur dan aktiviti lain. Ada yang ingat? Tak ingat. Soalan yang lain macam ni. Apa nama asal maksud tu dah yang sedikit awal. Okey, ni yang lain macam ni. Okey. Ya. Agak tanya. Akidah secara individu ataupun jemaah? Okey. Akidah ini is that individual matter ataupun akidah ini adalah jamaah matter. Okey? Adakah ia merupakan suatu perkara individu? Sebab kata kita ingat, okey? Kalau ada setengah orang cakap bahawa benda agama ni adalah personal matter. Betul? Kadang-kadang kita dengar macam tu kan? Okey? Dan bila personal matter ni, kubur kau, kubur aku, kubur aku. Kau mati, kau hidup, kau hidup. Aku hidup, aku mati, aku. Engkau, aku. Lakum dinukum waliyadin. Okey? Kadang-kadang ada yang cakap macam tu. Dia bukannya bicara Ramasami ni, ataupun bicara Kupu Sami ke, Sami Melu ke, ataupun bukan. Tapi ini bicara daripada kadang-kadang orang Islam sendiri. Peduli apa kau? Dan segala skrip yang sewaktu dengan. Okey? So, di dalam hal ini, siapa nak bagi idea? Adakah akidah ni benda yang tertakluk kepada individu, ataupun ia suatu perkara yang perlu untuk diselesaikan secara jamaah? Direkaskan kita, sebab kita nak bincang fikrah yang jernih kali ini. Okey? Kita baca dalam surah Al-Fatihah. Betul? Dalam Al-Fatihah, antara ayat yang kita baca adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada bekas-bekas pelajar sekolah agama? Angkat tangan, silakan. Okey, Farid. Iyyaka na'budu. Kenapa guna nak kat situ? Na'budu menunjukkan ramai. Okey, dalam bahasa Arab, siapa yang ambil tak tulis sekolah agama pun, ada yang MRSM pun ada juga yang ambil bahasa Arab kan? Okey, tak kira lah, tak kira kan MRSM ke sekolah biasa, sekolah teknik, sekolah vocational, apa benda semua sekolah pun, dan kena tahu. Sebab kita baca Fatihah sama-sama, bukan budak sekolah agama aja. Okey, bila kita baca Fatihah, kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terjemahan mudahnya adalah hanya kepada Engkau lah ya Allah. Kat itu merujuk kepada Allah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Ini menunjukkan kepada kita, sebahagian daripada para ulama memberikan penjelasan dan penegasan betapa pengabdian, masalah akidah ataupun perkara yang bersekitar dengannya adalah perkara-perkara yang perlu untuk diselesaikan dalam suatu tanggungjawab yang kolektif. Kolektif ni dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jamaah.